Kita nak bersama dengan tetamu-tetamu kita yang pertama malam ni. Tetamu kita yang pertama malam ni bukan tetamu-tetamu. Seorang saja solo malam ni Okey. Baik, tanpa melengahkan masa saya nak mempersilakan Titan Premier kami Puan Siti Nur Sabrina Sobri yang merupakan pemilik kepada Mama Sap International Sdn Bhd. Silakan. Brand adalah Mama Sap. Silakan Mama Sap. Hai, Assalamualaikum. Dengar ke suara Mama ni? Hai, apa khabar? Wow, cantik malam ni. Bukan cantik malam ni. Setiap malam Mama cantik. Oh, okey. Okay. Itu cara jawab tu, cara jawab jutawan. Okey. Betul. Cara jawab jutawan. Apa khabar Puan sihat? Sihat, alhamdulillah. Ras, apa khabar, sihat? Saya alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat, syukur. Alright. So malam ni sebenarnya malam yang sangat istimewa sebenarnya sebab bukan selalunya kita dapat peluang untuk bersama-sama dengan Mama Sap yang selalu busy sekarang ni menguruskan perniagaan. Alright. Menguruskan keluarga, perniagaan dan sebagainya. Dan juga saya nak ucapkan tahniah dengan kehadiran cahaya mata baru yang sekarang ni alhamdulillah, terima kasih. Baru 2 bulan? Baru 2 bulan. Okey, tahniah. Alhamdulillah. Okey, saya percaya ramai yang nak kenal, nak tahu siapakah Puan Siti Nur Sabrina ataupun lebih dikenali dengan nama Glamour Mama Sap. Jadi silakan Puan, kenalkan diri Puan kepada semua audien kami malam ni. Silakan. Okey, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hai, saya adalah Siti Nur Sabrina binti Sobri, lebih dikenali sebagai Mama Sap, founder kepada Mama Sap International Sdn Bhd. So, dah berkahwin, anak alhamdulillah dah 4 orang. Berapa orang dah anak? 4 orang dah anak. 4 orang baru. Okey. 4 orang baru, betul. 4 orang baru. 4 orang baru. Kilang masih berjalan lagi Mama. Betul, kilang masih berjalan lagi. Okey, kita lupa juga nak bagi tahu mereka malam ni mereka perlu sediakan pen dan juga kertas ataupun betul, ambil note wajib. apa-apa sekiranya kalau ada poin-poin penting yang mereka dengar daripada perkongsian daripada Puan Sabrina ataupun Mama Sap, at least anda boleh catat dan boleh gunakan untuk pedoman ataupun untuk notes you in future lah, senang cerita. Alright. Kita memang kita dah kenal lah siapakah Mama Sap. Okey, bagaimana Mama Sap bermula dengan kami. Tapi kami juga nak tanya Mama Sap sendiri, bagaimana permulaan perjalanan you sebagai seorang usahawan dan juga seorang pelajar, di mana Mama Sap dulu adalah seorang radiografer di PPUM selama lebih pada 10 tahun. Okey, apa yang menyebabkan you sebenarnya nak berniaga? Apa yang buatkan you nak berniaga? Okay, so sebelum untuk yang baru kenal Mama Sap, okay, first Mama Sap nak share lah Mama Sap bukan orang yang dah berniaga lama. Mama Sap dulu adalah 10 tahun bekerja kerajaan sebagai radiografer. Kerja hospital sebagai radiografer. So nak dijadikan cerita, Mama Sap start berniaga lebih kurang dalam 2014 hujung tahun macam tu. So permulaan bisnes tu sebenarnya dia secara tak sengaja. Bukannya macam tengok ada orang buat bisnes, kita buat bisnes. So dia akhirnya kita mulakan tu segala tidak sengaja lah. Okay, so macam mana Mama Sap boleh start? Okay, so dia bermula sebenarnya Mama Sap peminat durian krip. So Mama Sap masa tu kebetulan buat tak berjadi. Lepas tu kita belajar. So kita belajar, Mama Sap ada orang buat kelas, Mama Sap belajar. So masa buat tu rasa sedap. Lepas tu bawa pergi office. So husband pun bawa pergi office. So dekat situ kawan-kawan rasa boleh tak buat, nak beli macam tu kan. Tapi masa tu Mama Sap rasa macam Mama Sap masa ada 3 orang anak. Lepas tu kita bekerja. Kita rasa macam mana nak start buat kan, nak berniaga benda ni. Macam takut masa tak ada kan. Tapi bila kita start, bolehlah kita try buat 1, 2, 3 pack macam tu. So lepas tu kan bila kita start dapat duit, dekat situ mahu nampak perniagaan ni adalah sumber boleh dapatkan income. Faham ke? So Mama Sap nampak perniagaan ni boleh kata jadikan macam side income Mama Sap lah. So dekat situ Mama Sap terus macam wow. So kalau tanya nak jadikan cerita, actually masa Mama Sap mula berniaga tu, Mama Sap macam okey ke suara? Dengar jelas. Okay, so kau tanya Mama Sap. Okay, Mama Sap kerja kerajaan, suami pun dia kerja JLC, kerja hospital juga. So kalau kita nak katakan kita punya gaji dua-dua ni ngam-ngam.
ngam-ngam. Okey. Lepas tu kita ada anak 3 orang membesar. Lepas tu nak masuk mamasab ni impian pula nak bagi anak ni sekolah Cina, nak tadika Cina. So, lepas tu anak mamasab ni setahun satu. Kalau seorang nak masuk tadika, nanti tahun depan seorang lagi. So, yuran tu agak mahal. So, dekat situ mamasab rasa macam aku memang kena cari duit extra. I see. Okay, lepas tu kebetulan pula memang ada hutang kan, husband pun ada hutang yang kita buat semua kan. So kayaknya duit gaji tu ngam-ngam. So Okay. bila kita nampak, bila perniagaan tu boleh menjana income, extra duit, so dekat situ kita buat je. Okay, mamasak buat je. Tapi kita buat, tak tahu langsung marketing tu apa, langsung tak tahu sosial media ke apa ke. Banyak macam kawan-kawan, post lah dekat Instagram ke apa kan. So dekat situ baru mamasak kata, nak menjual dekat Instagram, dekat Facebook. So dekat situ kita mula post kat Facebook, post kat Instagram. So kat situ permintaan tinggi. So nak dijadikan cerita pada 2016. So mamasak masa tu kita dah sampai satu tahap kita dilema. Suara siapa yang tak ada nampak ada komen? Teruskan. Okay. Sorry. So di dalam dilema. So sama ada nak berbisnes ataupun nak bekerja. Sebab mamasak bekerja, lepas tu sama-sama nak buat bisnes juga. So masa dengan anak tu tak ada. Daripada pagi sampai ke tengah malam, sampai ke pagi, balik kerja terus nak buat kek lagi apa semua kan. So dekat situ mamasak macam okay, kena pilih nak bekerja ke nak berniaga. So dekat situ mama memang decide memang nak berniaga, sebab kalau bekerja pun macam kita kan ada terikat masa semua kan. So mama Sab decide okay lah kita berniaga, so macam boleh tengok anak tu dekat rumah sendirilah. So benda tu lah. So nak jadikan cerita lagi, 2016 pertengahan Julai tu mama Sab resign. So hujung 2016 tu mama Sab nampak IMKK ni. Okay, kelas Alright. IMKK. So masa tu kelas IMKK tu mama Sab masa tu tak tahu kelas tu apa. Tapi sebab dia punya tajuk tu intensif magnet kejayaan dan kekayaan. Okay. So masa tu mama Sab dah tak ada income tetap. Mama Sab dah berhenti. Nak jadikan cerita husband pun resign. So dua-dua resign. Dua-dua tak ada income tetap. Sekejap, husband pun resign juga? Yes, husband pun resign juga. Oh, resign bersama-sama lah ni. Okay. Ya, sehati sejiwa. Sehati Resign sejiwa. sama-sama. Okay. So Minta maaf. Masa resign, sekejap. Masa berhenti kerja kerajaan, dua kerja kerajaan, masa tu bisnes dah tahap mana dah? Masa kerja kerajaan tu bisnes bolehlah kita setahun tu buat ratus ribu dah lah. Tapi tak adalah juta, ratus ribu berniaga kat rumah kan, kecil-kecilan macam tu kan. Dekat dapur sendiri. Setengah orang kalau dah buat ratusan ribu, memang mereka mungkin dah selesa dah pun. Tak terfikir untuk tambah lagi ilmu dan sebagainya. Alright? Tapi apa yang buatkan Mama Sab cari ataupun nak hadirkan diri ke IMKK masa tu tahun 2016 tu? Why? Okay, yang Mama Sab first nak hadir ke MKK tu, first kita tengok tajuk dia lah. Magnet kekayaan dan kejayaan lah. So kita macam ada magnet ke untuk buat kita berjaya? Faham tak? Sebab Mama Sab masa tu tak rasalah diri tu dah berjaya. Still rasa nampak ramai lagi orang hebat-hebat, ada kedai kek. Kita ni berniaga kat rumah. So tapi kita macam nak pergi ke kedai tu kita takut-takut kan. So tak apa, kita cuba masuk kelas yang mengajar tentang bisnes lah, yang intensive magnet kejayaan kekayaan tu. So dekat situlah bila Mama Sab masuk kelas MKK tu, masa itulah Mama Sab terus aha moment macam wow, rupanya dalam sebenarnya ramai sangat orang Melayu terutamanya yang sangat kaya, berjaya, jutawan. Rupanya jutawan tu adalah benda biasa. Sebab tu tadi siang tadi kan, sesi petang tadi yang doktor share, kenapa kita perlu tunjukkan result? Kenapa Dr. Azizan keep tunjukkan result? Sebab nak bantu orang yang macam Mama Sab ni. Faham semua? Nak bantu orang yang macam Mama Sab ni. Sebab orang yang macam Mama Sab ni, kita macam Mama Sab bukan orang yang ada background bisnes. Bukannya tahu, kita selalu macam Mama Sab sendiri masa nak resign pun family tak happy. Sebab biasanya kita akan nampak, okey ke ni? Okey, sekejap. Okey. Okey, skrin pun tak boleh handle. Okey, teruskan. So dekat situ Mama Sab dia bukan macam orang lain, kita rasa bisnes ni ada potensi pergi jauh. Kita tak nampak jalan, tak nampak orang yang berlaku benda tu. Sebab circle Mama Sab bukan circle orang berniaga, circle orang bekerja. Okey, faham. So kita tak ada circle tu. So bila masuk dalam IMKK tu, dekat situ kita jumpa ramai sangat orang yang berniaga yang macam
wow berniaga ni daripada nothing, daripada bawah pokok lah apalah semua kan. Boleh kaya berjaya jadi jutawan. Dekat situ sebenarnya Mama Sap ada keyakinan yang aku boleh jadi macam dorang. You start That's why percaya. aku tanya You start percaya, you start ada belief tu. betul, start ada belief tu. Sebab tu Alright. pentingnya kalau tanya Mama Sap pun hari ni bisnes Mama Sap sampai ke tahap ni sebab Mama Sap memang asyik share result. Macam mana Rishuk buat, macam mana Dr. Aizam buat, Mama Sap pun buat benda yang sama, share result. Sebab Mama Sap percaya ramai orang yang macam Mama Sap ni yang sebenarnya tak sedar pun dekat luar terlampau ramai orang kaya berjaya. Tak tahu pun sebenarnya makhluk-makhluk macam tu wujud. Kita ingat macam ni Tapi orang dah tahu Mama Sap, ramai orang dah kenal you sekarang. Berbeza sikit lah sebab you tunjuk. You showcase kejayaan you. Sebab bila you showcase tu tak ada niat untuk menunjuk ataupun nak riak, betul tak? Tapi kita nak kongsikan bahawasanya, hey, semua orang boleh berjaya kalau sekiranya mereka dibimbing oleh mentor yang betul dan juga mempunyai ilmu yang betul. Betul? Betul. Alright. Satu lagi, semua orang akan start buka minda bila dia nampak, wow, memang ada orang yang berjaya. Dia orang akan start buka minda seperti mana Mama Sap dulu yang 10 tahun kerja kerajaan, yang memang family background tak ada yang buat bisnes. So bila tengok result orang tu, kita start, wow, rupanya wujud orang-orang yang berjaya. Dan kat situ kita akan rasa, kalau dia boleh, saya pun boleh. So nak pastikan macam mana kalau nak boleh jadi macam dia, just follow saja apa journey dia. Okay, kalau journey dalam Mama Sap, daripada MKK, Mama Sap sejenis orang yang speed. Kau tengok cara cakap pun laju. Ini kontrol. Ini cuba perlahankan cara cakap sebenarnya. Takut doktor tegur. Sebab doktor selalu cakap, Mama Sap cakap terlampau laju. So kalau tanya Mama Sap memang orang yang sangat suka agresif. Laju dan laju dan laju. Bila habis je MKK, benda yang Mama Sap buat adalah sebab Mama Sap nampak orang yang berjaya hot seat tu, kan, yang buat juta-juta tu, diorang bukan saja MKK. Diorang selepas tu, diorang register sebagai Titan untuk di-mentoring oleh doktor secara dekat. So Mama Sap follow. So Mama Sap sebenarnya orang yang Mama Sap sebenarnya orang yang tak suka drama. Mama Sap just apa orang tu buat, Mama Sap follow satu-satu. Tak ada macam ya ke masuk Titan boleh berjaya. Ya ke. Mama Sap bukan jadi macam tu. Just result terbukti berjaya, just buat. Just ikut. Mama Sap sejenis orang macam tu. So that's why kenapa kalau tanya Mama Sap, orang semua banyak tanya Mama Sap, masa tu you berniaga dekat rumah, bukan di kedai pun. Macam mana you berani masuk Titan untuk invest? Yes, sebab apa? Sebab macam Dr. cakap siang tadi, sebab Mama Sap sangat pentingkan kejayaan. Result tu adalah benda yang Mama Sap nak, yang sangat bulat Mama Sap nak, bukannya nak level sikit. Mama Sap nak jutawan tu bukan skala 2, skala 3 tapi skala 10. Okey, siapa kat sini yang nak skala 10 yang dia nak sangat? Gitu Mama Sap gitu. Alright. So untuk pengetahuan anda juga, titanium bukan untuk semua orang. Alright. Dia hanyalah pada mereka yang mempunyai kriteria yang cukup sahaja. Dan kalau nak apply, kalau nak menjadi titan pun kena apply. Tapi sekarang ni kita dah ada Spire, yang mula dikenalkan pada November 2018. Dulu masa Mama Sap ada, tak ada Spire. Alright. Betul. So jam Titan. Okey. Kemudian kalau katalah Spire pun kena apply juga sebenarnya. Kita ada Elite X dan kita juga ada marketing mentoring. Jadi jangan risau. Dalam Richwork kita dah siapkan jalan untuk berjaya tu. Dah siapkan dah. Macam even Mama Sap sendiri pun, walaupun you jumping terus apply untuk Titan, tapi adakah you juga sebenarnya melalui jalan untuk berjaya yang kita dah setkan untuk you? Betul. Macam you sendiri, mungkin you boleh kongsikan. So, kalau tanya Mama Sap, apa yang berlaku selepas Mama Sap join MKKM? So, Mama Sap percaya, Mama Sap memang tak pernah masuk Sapphire. Tapi Mama tahu Sapphire ni still ada dia punya pengetua yang akan bantu you all ala-ala Dr. Aizam sama. So, you all pun still ada sesi dengan doktor juga. Adalah you all punya jadual kan. Tapi yang bila dalam Titan ni, masa Mama Sap start interview, benda yang doktor bantu yang pertamanya adalah tunjuk mana Mama Sap boleh pergi next. Alright. Sebab Mama Sap adalah peniaga kek. Mama Sap tak nampak tau. Macam tak nampak ada contoh siapa peniaga kek yang next. Yang kita nampak secret recipe. Dan terlampau besar secret recipe ni untuk kita believe yang kita boleh jadi macam dia. Faham tak? Sebab dia always untuk berjaya ni, you kena ada baby step. Tapi baby step tu kita tak nampak.
So Dr. Faham. Azizan dia nampakkan baby step untuk mama. Baby step yang dia nampakkan adalah pertama, mesti you kena keluar dari rumah. You kena ada cawangan sendiri, ada kedai sendiri. Itu baby step yang pertama. Bukan yang terus nak cerita ada 100 cawangan. I Okay. see. So itu proses mamasap. Pembelajaran mamasap dalam title. First doktor cakap mamasap you kena pindah kedai. So alhamdulillah selepas mamasap selesai ada sesi dengan doktor. So mamasap join ada sesi dengan Tuan Haji Jerry. So Tuan Haji Jerry pula fix pula dekat mamasap. Yes, ada kedai. Start nak kena ada staff. Tapi kena ada cara. Macam mana cara nak interview staff, nak cari staff yang macam mana, nak ambil gaji macam mana, everything tentang macam mana nak structurekan company. Okay, tadi dah tunjukkan hala tuju. Hala tuju okay dah start nak bina company, tapi structure tu. So dalam reshoot ni dia ada macam okay ada modul bahagian ini, modul bahagian marketing, bahagian structure, bahagian ni. So kalau tanya Mama Sab, dekat situlah permulaannya Mama Sab sangat jelas siapa orang yang Mama nak bawa masuk dalam company. Sebab masa tu Tuan Haji Jerry asyik beritahu you kena bawa orang yang tepat untuk masuk dalam you punya company. Benda tu lah. So dia adalah kriteria-kriterianya. Nak ambil accountant, apa kriteria dia? Ambil HR, apa dia punya kriteria? Nak ambil driver, apa kriteria dia? Pun ada. Nak ambil ada driver kriteria pun macam-macam. ada kriteria dia. Betul. Okay, Mama. Alright. So basically senang ceritanya dalam reshoot ni kami mengajar atau memimpin dalam semua aspek perniagaan. Betul tak? Betul. Alright. So seperti yang macam mana Puan Sabrina kongsikan tadi pada tuan-tuan perempuan, dia adalah proses yang bukannya siap dalam masa sehari. Betul. Puan Sabrina sendiri belajar daripada tahun 2016 sehinggalah sekarang. Dan 2017 sebenarnya. 2017 sehinggalah sekarang. Okey. Dan kalau kita nak tengok sendiri perkembangan you sendiri, kita nak tengok daripada tahun lepas dengan tahun ni. But before that, kita juga nak tanya sedikit tentang apakah perasaan you bila baru-baru ni dapat hadiahkan rumah, dapat buat rumah untuk mak dan sebagainya. Sebenarnya adakah itu impian yang you ada, you jadikan sebagai satu realiti, ataupun sebenarnya itu memang benda yang memang masa you senang baru you nak buat ke macam mana? Silakan. Of course Mama Sab rasalah semua anak dari kecil kita diajar, kita dididik, kita diterapkan dari sekolah cikgu, kita mesti beri balik pada ibu bapa kita. Kita mesti rasa nak beri something untuk membalas jasa ibu bapa kita. Cuma kita ada orang dia tak mampu untuk bagi yang bukan kata yang terbaik, tapi boleh kata macam itulah. So kalau macam Mama Sab ni, Mama Sab sejenis orang yang karakter dia, kalau boleh Mama Sab nak bagi yang terbaik dan sangat terbaik. Mama Sab adalah orang yang macam tu. Kalau Mama Sab nak buat sesuatu, Mama Sab nak buat yang terbaik dan terbaik. So kalau nak buatkan rumah kat Mama tu, dekat mak sendiri tu nak buat rumah yang terbaik, besar, dan kita tahu apa impian Mama Sab tu bila nak buat terbaik, dia adalah kos. Dekat situlah kenapa Mama Sab ada push factor untuk buat bisnes yang orang kata betul-betul, bukan sekadar isi masa lapang. Okay, Mama Sab memang kalau you nak buat sesuatu, you buat betul-betul. Buat betul-betul. You nak isi masa lapang, itu buang masa. Dan kita nak tunjukkan juga mungkin ada gambar rumah yang memang Mama Sab buat betul-betul, bukan isi masa lapang. Maksudnya rumah ni bukan buat main-main. Mari. Kalau ada tak tim? Kita nak tunjukkan. Yes. Alright. Tahniah kepada Mama Sab sebab itu satu feeling yang bagi saya sendiri pun saya envy. Saya jealous dengan perasaan baik sebab itulah sebenarnya benda yang bila kita mampu memberi pada keluarga kita, pada orang sekeliling kita, rasa dia sangat best. Rumah tu bagi saya besar lah. Berapa bilik rumah tu? 6 bilik. 6 bilik. Dulunya rumah macam mana keadaan rumah yang lama dulu? Rumah lama, rumah yang sangat kecil. Yang dapur tu, meja makan pun tak boleh letak. Memang dapur tu ada tempat masak, lepas tu kita kena duduk atas lantai. Sangat kecil.
Lepas I tu see. bilik ada 3 tapi bilik ketiga tu sangat kecil macam bumbung tu rendah. Macam macam tu lah. Memang sangat kecil lah. Sebab Alright. mak Mama Sab ni adalah ibu tunggal. So sebab tu rasa nak bagi the best dekat mak tu lebih. Sebab kita nampak pengorbanan mak tu sebagai ibu tunggal nak besarkan Mama Sab ni kan. So Kan. kita nampak pengorbanan dia tu sangat dahsyat. That's why kenapa Mama Sab dalam hati tu ada satu perasaan nak bagi the best. Masih ingat lagi macam tak tu. perasaan you masa you bagi hadiah tersebut? Masih ingat lagi tak? Macam Masih ingat lagi tak mana? perasaan you masa you bagi hadiah rumah tu pada mak, bagi kunci tu? Mestilah ingat kan. Sebab kita ingat momen zaman kita dulu tak ada apa-apa. Jangan kata nak buat rumah banglo. Rasanya kalau nak baiki rumah lama pun tak mampu kalau kerja kerajaan dulu kan. Tapi bila kita berjaya runtuhkan dan upkan rumah dan memang antara rumah terbesar lah kat kampung tu kan. Of course kita rasa macam wow, mak kita faham tak macam tu. Bangga, Walaupun kan? dia besarnya rumah ni kan. Malunya Syukur, segannya nak ada rumah Alhamdulillah. sebesar ni kan. Tapi kita tahu dalam hati dia suka. Alright, kita nak tunjukkan pada audiens ataupun peserta-peserta yang berada dalam MKK ni perbezaan peningkatan sales daripada tahun 2019 berbanding 2020, Januari hingga Ogos. Jom tim, kita tunjukkan pada mereka. Pada tahun 2019, sales daripada Januari hingga Ogos adalah 8 point, sekejap. Itu total 15 juta, 5.1 juta tu total the whole year. Tapi kalau bulan Ogos, Januari hingga Ogos, sales adalah 8.2 juta, betul ya? Mama Sab? Ogos 2019 8.2 juta. 2 juta, okey, betul. Ogos 2019. Betul. Alright, dan dibandingkan pada tahun 2020, Januari hingga Ogos, jumlah bulan yang sama, sales adalah 47.3 juta. Wow. Untuk Ogos 48 juta point 3. 48. Kami dah tak sempat nak update dah sebab 2-3 hari ni kami busy dekat office. 48 juta, 48 point 48 juta point 3. 48 juta lah. 48 juta. Kita discount lah. Okay, last lah kita nak tanya sebab kita dah masa dah lebih banyak dah tapi kita tak boleh stop juga sebab cerita you best. Last kali, apa saranan you kepada semua yang sedang menonton kami sertai MKK kali ni? Apa pesanan you? Apa saranan you? Silakan. Okay, pesanan Mama Sab satu saja. Bila you nampak ada orang berjaya dan you just tengok je apa yang dia buat. Sebab tu tadi Mama Sab share, Mama Sab daripada MKK, Mama Sab register Titan. Dan bila you register Titan, you perhatikan apa benda yang Mama Sab belajar dan sangat orang kata macam tadi Mama Sab kata, Mama Sab sangat perhatikan kelas Tuan Jerry yang masa tu lah Tuan Haji Jerry ada mengajar pasal pengambilan staff, pasal tu. So benda tu lah kalau tanya Mama Sab, benda tu yang ramai orang tak nampak. Dia ingat business adalah just business. Kalau tanya Mama Sab, tahun pertama memang yang Mama Sab buat betul adalah join Titan dan structurekan company Mama Sab. Structurekan. Sebab marketing and sale you boleh buat, you boleh akan ada sale yang sangat banyak. Tapi selepas tu, adakah you punya company boleh support apa benda marketing and sale yang you buat tu lah. Benda tu lah. So kalau tanya Mama Sab, apa nasihat Mama Sab? Kalau you nampak ada orang berjaya dalam platform reshoot ni, you just kena believe, kena percaya. Dan you kena percaya kalau orang tu boleh buat dan you boleh buat. Kalau orang tu boleh committed, you pun boleh committed. Sebab ramai orang boleh join apa-apa kelas tapi committed tu, you ada committed tak untuk lalui proses journey dalam orang kata proses pembelajaran tu. So proses pembelajaran ni you kena sabar. Tolong jangan nak tengok terus nak result terus meletup. Sebab ada orang dia perlu fixkan banyak benda dalam company dia. Kadang-kadang bukan nak fixkan benda dalam company dia, tapi ada banyak yang nak difixkan kepada dia sendiri sebagai business owner. Mungkin cara fikir dia, emosi dia, begitulah Ras. Yes, alright. Jom kita berikan tepukan gemuruh untuk Mama Sab. Mama Sab in the house. Alright. So thank you so much for your time. Saya doakan your business Mama Sab akan sentiasa like tahun ni capai apa yang you perlu capai dan terus berkembang maju 100 juta insya-Allah. doakan. 100 juta. 100 juta 2020 doakan. Doakan Amin. insya-Allah 100 juta Wow. Jual kek je kan 1 juta. Alhamdulillah. Berkat daripada berguru dan juga semangat yang Mama Sab ada. Terima kasih banyak Mama Sab. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Alright.